Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Perbincangan kita pada kali ini ialah dalam Al-Faslul Khamisu fi Syukri. Al-Faslul Khamisu fi Syukri. Bermula fasal yang kelima pada menyatakan syukur. Al-Ikhlas. Adapun syukur itu, dia bagi pengenalan kita syukur itu, maka iaitu martabat yang tinggi. Martabat syukur ni martabat yang tinggi, terlebih daripada sabar. Dan daripada segala sifat kepujian yang telah tersebut dahulu. Berapa sifat dah kita sudah sebut? Apa dia sifat yang terdahulu? Sifat yang keempat, sabar. Sifat yang ketiga, zuhud. Sifat yang kedua, khauf, yang takutkan Allah. Sifat yang pertama, at-taubah. Mana sifat-sifat kepujian kita ni? Taubat, kemudian khauf, zuhud, sabar. Perbincangan kita kali ini ialah syukur. Jadi kata di syekh kita ini, rahimahullah, martabat syukur ini lebih tinggi daripada sabar dan daripada sifat yang terdahulu, yang 3 sifat lagi sebelum ada sabar. Sebab apa? Kerana dia syukur ni, bukan semua manusia senang nak syukur. Bila dapat nikmat, ramai orang melompat. Terlupa kepada pemberi, al-mun'im, kepada pemberi nikmat. Dia ingat dia dapat benda ni kerana dia bisa. Kerana dia hebat, dia boleh. Jadi terlupa kepada siapa hak yang beri pada dia benda ni. Bukan kerana dia, lalu ikut dia saja. Jadi bila kita terlupa, syukur tak ada. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. La in syakartum la azidannakum. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Artinya, jikalau kamu syukur akan nikmatku, nascaya aku tambah akan kamu, akan nikmat. Ini janji Allah SWT. Kalau kamu syukur, la'azidannakum, aku akan tambah lagi. Tetapi, dan jika kufur, yakni jika tiada kamu syukur, dapat nikmat, lawai balik Allah SWT, pemberi nikmat. Nascaya aku hilangkan daripada kamu akan nikmat. Kerana bahawasanya seksa itu sangat sakit. Kalau kita dapat nikmat, kita lawan, Allah Ta'ala akan cabut nikmat kita, Allah Ta'ala. Sama ada dia cabut, dia tarik balik nikmat tersebut, ataupun kita semakin jauh daripada Allah SWT. Itu sudah hilang, berkat nikmat tak ada. Lagi senang, lagi jauh kita dengan Allah SWT. Ini sudah hilang nikmat. Ayat ini, la in syakartum wa la azidannakum, surah An-Nisa ayat 147. Surah An-Nisa ayat 147. Dan firman Allah Ta'ala lagi, washkuru li wa la takfurun. Washkuru li wa la takfurun. Artinya syukur oleh kamu bagiku dan jangan kamu kufur. Ini arahan Allah SWT kepada kita supaya bersikap syukur pada Allah. Ayat yang kedua ni surah Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah 152. Dan firman Allah Ta'ala, wa sanajzi syakirin.
Artinya, dan lagi akan aku balas akan orang yang syukur itu beberapa pahala yang amat besar. Mana daripada ayat-ayat Quran yang dibaca ini, semuanya menunjukkan kepada tahap kesyukuran kepada Allah SWT. Surah Ali Imran ayat 144. Ali Imran 144. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'imus syakiru bimanzilati as-sha'imis sabir." At-ta'imu asy-syakiru bimanzilati as-sha'imis sabir. Artinya bermula pahala orang yang makan, yang syukur. Orang ni makan, tapi dia bersyukur. Mula-mula start makan, buat apa? Baca bismillah. Sudah makan, baca alhamdulillah. Maknanya kita syukur pada Allah SWT dengan lidah kita. Alhamdulillah. Sambung lagi, allazi at'amana wa saqana. Banyak lagi baca-bacaan, doa-doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita buat. Jadi bermula pahala orang yang makan, yang syukur. Dia makan tapi dia bersyukur. Itu pada menempati pahala orang yang puasa, yang sabar. Sabar dulu kan. Orang puasa dia bersabar, memang nak puasa kena sabar. Boleh ke puasa tak sabar? Puasa-puasa ni mesti lapar sebab tak makan. Maka dia kena sabar. Tapi kalau orang ni makan, tapi dia bersyukur, darjat dia menempati darjat orang puasa yang bersabar. Maknanya makan pun tak apa, tapi kena syukur kepada Allah SWT. Hadis ni riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini ada ulama mengatakan dianya hasan dan ada yang mentashihkan hadis ini, katakan hadis ini sahih. At-ta'imus syakir. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunada yaumal qiyamati liyakum al-hammadun, al-hammadun. Fayaqumu zumratan fayunsabu lahum liwa'un fayadkhuluna al-jannah. Qila wa manil hammadun? Qala alladzina yashkuruna Allah ala kulli hal. Alladzina yashkuruna Allah ala kulli hal. Artinya diseru, yakni dipanggil. Diseru yakni dipanggil. Pada hari kiamat supaya berdiri bangkit segala hammadun. Apa dia hammadun ni? Nama orang ke? Hammadun tu siapa? Hammadun yakni segala semua orang yang memuji akan Allah Ta'ala. Satu masa bila di hari kiamat nanti, orang yang memuji Allah, al-hammadun, semuanya dipanggil. Karena itulah dalam riwayat lain, awwalu ma yud'a ilal jannah al-hammadun. Golongan yang pertama, yang terawal dijemput ke syurga, iaitulah al-hammadun. Dengan riwayat lain, bukan riwayat kita. Jadi, maka berdiri mereka itu satu perhimpunan. Pokok hammadun ni bangun bila dipanggil nama. Maka diberikan bagi mereka itu satu panji-panji, bendera mana panji. Maka lalu masuk mereka itu akan syurga. Jadi Bapak Hammadun ni, bila dia panggil nama dia Ayuhal Hammadun, Bapak muji Allah banyak ni, bangun. Semua bangun. Dia bagi bendera, bawa bendera ni masuk dalam syurga. Maka sembah orang bagi Rasulullah. Orang pun tanya, ya Rasulullah, dan siapa Hammadun itu? Nak tahu siapa dia Hammadun. Yang Rasulullah kata Hammadun ni orang yang pertama dipanggil. Masuk syurga awal ni siapa?
Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah mereka yang syukur akan Allah Taala atas sekalian kelakuannya. Jadi orang yang syukur pada Allah Taala segala kelakuan. Waktu senang pun syukur, waktu susah pun syukur, banyak pun syukur, sikit pun syukur. Orang ni dipanggil Hamadu. Tanda kat situ, kata Al-Iraqi, hadis ini riwayat At-Tabarani, Abu Nu'aim, Al-Baihaqi, daripada Ibnu Abbas, tapi sanad dia baik. Sanad dia lemah, dhaif tulis itu, hadis dhaif, kata Al-Iraqi rahimahullah. Syahdan. Bermula hakikat syukur itu berhimpun 3 perkara. Syukur ni hakikat sebenar. Nak tahu jadi syukur tak syukur ni, mesti ada 3 perkara ni. Yang pertama ilmu. Allahu Akbar. Apa saja kita cari, mesti depan dia ilmu dahulu. Yakni engkau ketahui bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala dan tiada daripada yang lainnya. Ilmu ni maknanya kita tahu segala nikmat yang kita dapat ni, yang kita duduk bersenang-senang hari 2 ni, mari daripada siapa? Siapa pemberinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang lain. Kalau ada orang dakwah dia lah membawa kemajuan, dia lah membawa nikmat buat apa ni? Semua tu dakwaan palsu. Macam sang kancing naik atas pusu. Dia berak situ, dia kata semua pusu ni tahi dia belakang. Betul ke tak betul? Tahi dia 2-3 ketul tu ada satu clippingnya je. Pusu tu, hak pusu duduk situ dah. Kita pun kena ingatlah. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi semua, ni nikmat Allah SWT. Cuma kita diberi tugas melakukan perkara-perkara ya sementara atas dunia ni. Dia kata niat saya, niat tak elak. Saya berusaha cuba nak buat. Itu. Tapi manusia angkuh, sombong. Mendakwa dia punya ni. Orang lain tak boleh buat. Allah tak syukur. Jadi orang syukur ni siapa dia? Iaitulah orang yang mengetahui segala nikmat yang mari ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal tu kita tak boleh deraka pada Allah. Tengah orang ni tak boleh, saya kena ikut ni pasal nikmat dia bagi. Mana nikmat dia bagi? Nikmat Allah Ta'ala bagi. Cumanya Allah Ta'ala taklifkan dia. Letak atas tegak dia kerja untuk menyampaikan nikmat tersebut kepada kita. Dia terkoli sadanya. Dan jika engkau lihat datang nikmat itu daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, maka iaitu semata-mata sebab jua. Itu memang mari tapi sebab. Nikmat yang sebenarnya memang daripada siapa? Daripada Allah. Manusia-manusia ni sebab. Sebab kita boleh makan kerana adanya orang nanam padi. Adanya orang tapi bukan orang nanam padi itu dia garanti padi dia nanam jadi. Ada yang tak jadi, yang jadinya siapa dia? Allah Taala bila mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak salah kita ingat sebab. Maka iaitu semata-mata sebab jua dizahirkan oleh Allah Taala padanya. Demikianlah engkau hadirkan dalam hati pada tiap-tiap kelakuan. Apa saja dalam kelakuan kita, kita kena ingat semua benda ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hakikat syukur yang kedua, hal. Apa makna hal? Hakikat yang pertama ilmu. Hakikat yang kedua hal. Apa dia hal? Yakni engkau terima dan engkau junjung nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Dan engkau suka akan yang memberi nikmat itu, iaitu Allah Ta'ala, serta engkau ta'zimkan, yakni engkau besarkan akan dia, serta engkau rendahkan akan dirimu. Yang pertama sekali, ilmu. Kita tahu. Yang kedua, hal. Apa makna hal? Keadaan kita. Lagi banyak nikmat Allah Ta'ala bagi, lagi rendah diri kita kepada Allah. Ya Allah, betapa besarnya nikmat engkau pada aku. Sedangkan aku ni malah ibadahnya dengan aku dengan banyak maksiatnya, tapi engkau masih sayang kepada aku. Jadi kita semakin tunduk pada Allah, Allah Ta'ala semakin kita agungkan. Itu hal yang kedua. Hakikat syukur yang ketiga, iaitulah amal. Apa dia amal? Yakni engkau perlakukan segala nikmat itu akan yang disukai Allah Ta'ala. Selesai masalah. Dapat harta banyak. Dapat projek banyak. Dapat pangkat besar. Kita gunakan nikmat Allah Ta'ala bagi tadi kepada kita, kepada jalan yang diradai oleh Allah.
Boleh duit banyak, buat masjid. Jangan pergi buat kelak-kelak tempat orang berjoget. Boleh pakat besar, bantu orang untuk membela Islam. Jangan pergi duduk bela buat-buat kelak malam dan sebagainya. Dan engkau jauhkan daripada segala yang dibenci Allah Ta'ala, kerana segala anggotamu itu nikmat daripada Allah. Semua anggota kita ni mari daripada Tuhan. Allah Ta'ala yang bagi nikmat. Dan segala ibadat itu disukai oleh Allah Ta'ala, dan segala maksiat itu dibenci Allah Ta'ala. Dan hendaklah engkau perlakukan matamu itu pada melihat akan Quran. Allahu Akbar. Ini lagi kita bebas sekarang. Jadi macam mana nak syukur nikmat mata? Mata kita nak syukur nikmat dia. Yang pertama sekali melihat Quran. Bila lihat Quran kena baca. Dan kitab ilmu. Dan melihat langit. Dan bumi. Dan segala makhluk Allah. Supaya sampai kepada hatimu mengetahui akan Tuhanmu yang menjadikan akan dikau. Dan akan sekalian yang demikian itu. Mana kita tengok semua benda depan kita ni sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mata nak syukur mata tengok Quran dan tengok al-kaun. Apa makna kaun? Alam ini, universe. Tengok dia punya alam dengan langit, bumi dan sebagainya. Dan hendaklah engkau perlakukan telinga. Ini nak syukur telinga itu pada mendengarkan zikir dan mendengar Quran dan mendengar akan ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Telinga ni buat dengar apa? Dengar Quran, dengar zikir, dengar ilmu, dengar nasihat, dengar kata-kata yang baik. Jangan engkau dengarkan segala yang haram. Tak tahu kita ni ada haram banyak masuk ni. Jalan tepi jalan dengar orang dengar nyanyi-nyanyi. Muzik syaitan, lagu-lagu syaitan pergi jalan. Duduk cokor dekat saya pula, mengopak orang. Tak selamat. Telinga kita tak bersyukur dah, tak dengar. Duduk dengar benda-benda karun. Dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia. Yang sia-sia ni maknanya dengar benda yang tidak haram, tapi tak ada faedah dia. Dengar cerita-cerita bari orang panggil. Orang Kelantan kata bari, cerita karun. Dan hendaklah engkau perlakukan lidahmu itu akan zikir Allah dan membaca Quran dan mengucap syukur dan alhamdulillah bagi Allah kerana menzahirkan akan syukur daripada nikmat yang datang kepadamu. Allah Ta'ala bagi syukur. Dan demikian lagi segala anggotamu daripada tanganmu dan kakimu dan lainnya, maka hendaklah engkau perlakukan kepada segala yang disukai Allah Ta'ala dan engkau jauhi daripada segala yang dibenci oleh Allah. Mana anggota kita ni syukur kata syukur dia. Kita kata syukur. Tapi kaki dia jalan pak maksiat. Anda tak syukur dia tu. Tak sedua ya jawab dengan mulut. Mulut kecil sama dia. Engkau tak ada lidah. Lidah tak solat. Al-faslu sadisu fil ikhlas was sidq. Bermula fasal yang ke-6 pada menyatakan ikhlas dan benar. Fasal yang ke-6, ikhlas dan benar. Adapun ikhlas dan sidq, benar itu, maka iaitu sifat yang kepujian yang dipuji oleh syarak dan tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seseorang itu melainkan dengan ikhlas kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Artinya, tiada disuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu melainkan kerana berbuat ibadat, padahal ia ikhlas di dalam hatinya. Ikhlas itu sedekah yak lah. Ni kak tulis juga dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Sumbangan ikhlas, tulis akak daerah tinggi-tinggi bagi ikhlas itu lagi tu. Dia kata sini apa? Ikhlas dalam hati. yakni tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan ibadah seorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah Ta'ala. Hal lain tak boleh. Ikhlas kerana Allah Ta'ala, hak tu itu hati.
Kalau kita buat amal apa pun, tak campur. Bercampur antara ikhlas dan tak ikhlas, maka hak tak ikhlas tak boleh. Jika hak ikhlas ya Tuhan. Ini yang kita takut. Amalan yang kita buat hari ini, berapa peratus ikhlasnya. Takut ikhlas tu kurang daripada hak lain. Dan jangan engkau sekutukan akan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Seperti riya dan sum'ah dan ujub dan barang sebagainya. Jadi jangan engkau campur adukan. Sekutukan makna campur adukan ibadah itu dengan yang lain daripada Allah. Apa dia campur aduk? Riya. Riya ni benda yang membatalkan amal. Sum'ah, nak suruh orang dengar apa yang kita buat. Ujub, mengherankan diri. Kita yang hebat, orang lain tak cerdik. Dan barang sebagainya. Sebagaimana, dan firman Allah Ta'ala, Ala lillahi dinul khalis. Artinya, adakah tiada bagi Allah Ta'ala agama yang khalis? Yakni tiada ada bagi Allah Ta'ala itu melainkan agama yang suci. Maksudnya, ala lillahi dinul khalis. Ingat, Allah Ta'ala ni bagi dia ni agama yang khalis saja. Agama yang suci, yang ikhlas saja yang dia terima. Ayat yang pertama tadi, wa ma umiru illa liya'budullah, itu surah Al-Bayyinah ayat 5. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Ala lillahi dinul khalis, surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 3. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ini, di hadis ni ada beberapa peringkat. Mengikut kepada sampai ke mana hadis itu. Kalau hadis itu sampai kepada Allah, bukan Quran, daripada hadis. Mana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, itu dia panggil hadis qudsi. Mana firman Allah tapi tidak melalui perantaraan Jibril bawa turun wahyu ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil hadis qudsi. Yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut tepat. Jadi hadis ni akhir hujung dia ke mana? Jadi dalam riwayat ini dia panggil hadis qudsi. Apa makna hadis qudsi? Nakalan ini diambil daripada firman Allah tapi bukan daripada Quran. Kalau Quran dia orang tak panggil hadis qudsi, dia panggil Quran. Qala Allah Ta'ala. Tapi hadis qudsi pun kita kena kata qala Allah juga. Yaqulullahu Ta'ala al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi. Al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu min ibadi. Artinya firman Allah Ta'ala, bermula ikhlas itu satu rahsia daripada beberapa rahsiaku yang aku taruhkan, yang aku letakkan dia. Letak di mana? Di dalam hati seseorang yang aku kasih akan dia daripada hamba. Mana orang bila orang itu yang kasih, maka dia letaklah perasaan ikhlas itu dalam hati dia. Dia buat apa saja pun ikhlas. Tak payah tulis ikhlas, dengan tulis ikhlas tak payah tulis. Dengan tulis ikhlas tak tahu lagi tu. Kalau salah bui, orang tak uji dia marah pula. Tengok hadis tadi. Kata Al-Iraqi, rawahu Abul Qasim Al-Qushairi bisanadin dhaif. Jadi hadis ini dhaif sanad dia. Hadis al-ikhlasu sirrun min asrari, kata Iraqi rahimahullah. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Akhlis dinaka yakfikal amalul qalilu. Akhlis dinaka yakfikal amalul qalilu. Artinya, ikhlas engkau akan agamamu, memadalah akan dikau amal yang sedikit. Mana kalau orang ini ikhlas, walaupun amalnya dia sedikit, tapi cukup. Kalau orang tak ikhlas, amalnya dia banyak. Ada faedah ke tak ada faedah? Hah? Mafi faedah. Sebab amalan dia tidak diterima. Itu maksud dia. Sikit tapi ikhlas. Baik. Sudah cukup. Daripada banyak, dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini kata di ulama, dia kata apa ni, rawahul Hakim wa Ibn Abi Dunya, tapi sanad dia bisanadin dhaif. Sanad dia dhaif. Dua-dua hadis itu dhaif. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan wa ibtigha'a wajhi. Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal a'mali illa ma kana khalisan wa ibtigha'a wajhi. Artinya, bahwasanya Allah azza wa jalla tiada menerima daripada segala amal. Allah Ta'ala tolak semua amalan-amalan, melainkan yang ada baginya ikhlas dan berkehendak kerana zat Allah Ta'ala. Jadi ayat hadis ini mengatakan, semua amalan tidak diterima kecuali yang dilakukan untuk kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok hadis ini. Hadis ini diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibn Hibban dan lainnya. Sanad dia hasan. Hadis ini hadis hasan. Syahdan. Bermula hakikat. Ikhlas. Baru nak ta'rif dia. Bermula hakikat ikhlas pada istilah lughah, iaitu menyuci suatu yang bercampur dengan suatu yang lain. Hakikat ikhlas, apa makna hakikat ikhlas? Pada istilah lughahnya, iaitulah menyuci sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain. Dari sudut bahasanya, ikhlas ni maknanya cuci benda ni daripada kotoran yang ada. Itu makna ikhlas. Maka apabila suci suatu itu daripada yang mencampuri itu, maka dinamakan khalis. Dan dinamakan perbuatan orang yang suci itu ikhlas. Saya kata tidak tahu. Ikhlas tu hakikat dia apa dia? Apabila suci benda tu daripada mencampuri suatu, maka dia khalis. Perbuatan orang yang suci itu nama dia ikhlas. Kena faham mulai. Seperti firman Allah Ta'ala, Min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Artinya, susu yang kamu minum, susu unta, susu kambing, susu lembu, susu biri-biri yang kamu minum itu ambil daripada mana? Di antara tahi. Sedap bahasa dia, tahi. Kalau kau benda lain pun nak tahi juga. Di antara tahi, di antara najis dan darah. Air susu yang suci, yang sedap bagi orang yang minum akan dia. Tengok ni mukjizat. Allah Ta'ala bagi satu benda. Mana ada kilang yang boleh proses macam ni? Susu. Susu ni keluar di mana? Susu kamu duk minum. Kita duk minum ni.
Sama ada susu mak ke, susu lembu ke mak akak kita tu. Budak-budak sekarang ni mak akak dia siapa? Lembu. Betul tak? Minyak kelapa sawit mak akak dia. Pasal itulah budak-budak Allah pelik lah. Perangai-perangai lopak tak dengar kata. Kadang-kadang kita mikir lopak kuat tu lembu Australia ke lembu mana tu tahu tak? Susu kangaroo. Dia naknya susu ni keluar daripada mana? Keluar daripada di antara celah di antara dalam perut yang mengandungi najis. Dan darah. Keluar dia susu yang bersih. Tak payah proses. Dia proses situ. Allah Ta'ala letak kilang yang hebat dalam perut manusia dan juga haiwan. Itu naknya khalisan tadi. Jadi air susu yang suci yang sedap bagi orang yang minum akan dia. Tengok. Suratul Nahli ayat 66. Suratul Nahli ayat 66. Kalau kita baca Suratul Nahli ini cukup banyak. Cerita-cerita nikmat Allah Ta'ala ke atas manusia. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Nahli. Adapun hakikat ikhlas itu pada istilah syar'i. Oh, ini dari sudut bahasa baru itu. Dari sudut istilah syaraknya, maka iaitu seperti dikata oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni seorang-orang terkenal lah. Cerita dia dengan macam-macam pelik. Orang royak. Cerita sebenar pun ada, cerita karut pun banyak juga. Manusia dia suka dengar cerita karut-karut. Ibrahim bin Adham yang pentingnya dia ni seorang yang baik. Orang yang saleh. Minas salafus salih rahimahullah ta'ala. Ibrahim bin Adham kata apa? Al-ikhlasu sidqun niyyati ma'allahi azza wa jalla. Dia kata bermula ikhlas itu iaitu benar niat serta Allah azza wa jalla. Niat dia betul dengan Allah, maka itulah ikhlas. Dan kata pula Ruwaim, siapa dia Ruwaim? Nama dia Abu Muhammad Ruwaim bin Ahmad bin Yazid. Ulama tasawuf yang masyhur dan seorang guru di Baghdad. Orang hebatlah ni. Al-ikhlasu fil amali huwa an la yurida sahibuhu alaihi iwadan fid darain. Hebat benar lagi ni. Artinya bermula ikhlas di dalam amal itu yaitu bahawa tiada berkehendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan dalam dunia dan dalam akhirat. Dia kata orang ikhlas betul-betul ni, dia beramal betul-betul kerana Allah Ta'ala. Tak mahu syurga pun tak mahu, dalam akhirat pun tak mahu, dalam dunia pun tak mahu. Tapi kita nak kata macam mana? Bagaimana kita nak kata dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW? Nabi kita suruh minta. Man sa'alallah al-jannah. Apa dia minta syurga? Nabi sendiri pun suruh minta. Kalau mau minta, mintalah al-firdaus al-ala minal jannah. Minta syurga yang tertinggi. Jadi, tak apalah. Itu perbahasan panjang. Yang pentingnya, tidak menjadi kesalahan kalau kita minta. Minta dengan Allah Ta'ala, aku masuk syurga. Minta bebaskan daripada api neraka. Tapi berkata di Ruwaim ni kata apa? Orang yang ikhlas betul-betul tu, dia tak mahu apa-apa balasan. Dalam dunia pun tak ada, dalam syurga pun tidak. Sebab kalau betul ikhlas, memang ada balasan tu, memang dah dapat dah. Itu kita kena faham situ pula. Yakni jangan berkehendak akan amalnya itu, melainkan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Inilah dinamai ikhlas siddiqin dan orang yang arifin. Mana ikhlas siddiqin ni, mana orang betul-betul benar dengan Allah Ta'ala. Ikhlas dia ni, tak sikap satu. Kerja ya. Tapi ikhlas buat kita ni tak padan dengan tarah ni. Jangan pula ada terlupa ayat pada masyarakat. Siapa dia beramal kerana nak syurga syirik. Lah. Ada khata. Mana boleh kita kata beramal kerana nak syurga syirik? Nabi sendiri suruh ayat. Allah Ta'ala bagi tahu jaminan syurga dalam Quran berpuluh-puluh kali. Siapa dia beriman dengan Allah? Siapa dia melakukan benda ni? Aku janji syurga arduha ka ardus samawati wal ard. Janji syurga yang seluas langit dengan bumi. Macam mana pula? Jadi kita jangan kata benda tu syirik. Tapi kalau kita nak kata tingkat orang yang paling tinggi
Ikhlas orang siddiqin sampai peringkat dia tak minta apa-apa dah. Sebab dia yakin Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Dia akan bui benda tu, tak minta pun. Itu kehebatan dia lah. Tapi jangan sampai kata syirik. Orang minta syurga. Beramal kerana syurga syirik. Lah. Ini bercanggah dengan arahan-arahan apa yang telah dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil orang siddiqin. Siapa orang siddiqin? Buat kita ni buat boleh lah jadi siddiqin. Ketahui olehmu. Ini dia nak syarah siddiqin siapa. Ketahui olehmu bahawa lafaz siddiq itu diistimalkan pada 6 tempat. Dia kata siddiqin, tadi siddiqin. Lafaz siddiq. Siddiq benar tu diistimalkan. Amal istimal diguna pakai. Diguna pakai pada 6 tempat. Yang pertama siddiq pada perkataan. Yakni benar pada perkataan, pada sekalian masa dan pada sekalian kelakuan. Orang ni tak pernah cakap dusta. Dia cakap dengan kawan pun betul. Cakap dengan keluarga pun betul. Tak rajin berlawan. Tak lekat dia apa-apa. Tapi kita ni kalau silap sikit, kona selalu. Nak lepas ke diri kan? Ini masalah. Lepas tu naik taraf siddiqin lah pun. Yang kedua sidik pada niat. Yakni benar pada niat iaitu bahawa semata-mata dalam niatnya itu membawa kepada kebajikan. Maka apabila dalam niatnya itu bercampur dengan sesuatu yang lain daripada kebajikan itu, nascaya hilang nama berniat itu. Jadi hilang. Yang ketiga sidik mana benar pada azam. Yakni benar pada cita-cita dia. Orang ni cita-cita tinggi, nak syurga, mengamal malah. Betul ke tidak lagi tu? Maka barang siapa yang mencita-cita akan harta supaya dapat memberi sedekah, atau mencita-cita akan menjadi raja supaya ia berbuat adil atas rakyatnya, maka jika tetap cita-citanya itu dan tiada berubah-ubah, maka iaitu dinamakan benar pada cita-citanya. Dan jikalau berubah-ubah cita-citanya itu, maka iaitu tiada dinamai benar pada cita-citanya itu. Setengah orang ni boleh jadi mereka awal, saya ni nak kaya ni sebab nak tolong orang. Tapi dia kaya, dia minta derma, mari pulak dia ni. Minggu lepas minta dah. Cara marah dah. Cerita lain adalah tu. Tidak sidik adalah tu. Yang keempat, sidqun fil wafa'i bil azmi. Sidqun fil wafa'i bil azmi, yakni benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citanya itu. Benar pada menyempurnakan apa yang dia cita-citakan. Dia cita-cita nak buat benda ni. Bila dapat, boleh harta semati, dia labur habis harta dia. Tu dia. Ni dia dah minta, orang mari minta marah dah dia kata baru boleh minta. Dia ada kali yang kedua pula. Kali yang kedua baru nak pergi derma. Macam-macam lagi. Sidqun fil wafa'i bil azmi, yakni benar pada menyempurnakan dengan yang dicita-citanya itu. Iaitu bahawa tiada ia menyalahi akan cita-citanya itu pada menyempurnakan akan dia. Seperti firman Allah Ta'ala, Rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Artinya, seorang laki-laki yang benar mereka itu menyempurnakan barang yang menjanjikan mereka itu akan Allah Ta'ala atas suatu. Orang ni kalau berjanji dengan Tuhan, dia buat sungguh. Apa dia ni? Ayat Quran ni Allah Ta'ala puji sahabat. Bila dia kata amantu billah, dia jumpa kafir ke siapa dia depan dalam peperangan, dia tak akan lari. Sehingga Anas bin Nadar radhiyallahu ta'ala anhu, lebih daripada 70 liang luka di tubuh dia waktu dia pergi dalam peperangan Uhud. Ini rijalun sadaqu ma'ahadullah. Bila dia janji dengan Tuhan, dia tak akan undur siapa. Kelima, sidqun fil a'mal. Benar pada segala amal seorang, pada zahirnya dan pada batinnya, seperti ada ia bersamaan perbuatan anggotanya yang zahir itu dengan yang di dalam hatinya. Maka jika tiada bersamaan zahirnya dan batinnya, maka iaitu riya nama. Sidqun fil amal. Yang keenam, sidqul maqamat, yakni benar pada segala maqam. Dan murad dengan makam itu iaitu amal yang batin, seperti khauf, takut pada Allah, dan raja, mengharapkan pahala, dan redha, dan tawakal, dan yang lainnya daripada segala amal yang batin
yang tersebut di dalam bab yang 5 ini. Seperti ia mengetahui yakni khauf dan makna raja, seperti ia mengetahui makna khauf, makna takut, dan makna raja, makna harap dan lain-lainnya itu, serta dirasanya sekalian itu dalam hatinya, yakni telah jadi segala sifat yang demikian itu akan tabiatnya. Jadi inilah orang yang betul-betul benar. Lafaz siddiq itu as-siddiqin. Kalau ada nilai perkara ni, boleh naik taraf kita siddiqin. Macam mana agak puak kita ni? Daripada nilai kategori tadi, puak kita ni berapa taraf boleh naik agak puak? Cari sendiri lah, tengok dah. Apa dia kalau kita nak jatuh hukum, tak ada juga. Al-faslu sabi'u fit tawakkul. InsyaAllah kita akan sambung lagi.